Dalam pelbagai sesi debat urus yang kami adakan, sejumlah 19 sesi keseluruhannya, termasuklah terutamanya pada 30 hari bulan Januari, kita merasakan bahawa pelaksanaan dasar pemaksaan Bumi Putera ini perlu mengambil pendekatan ataupun approach yang lebih universal. Apa yang saya maksudkan? Pertama sekali, pendekatan dasar Bumi Putera ini adalah dalam konteks wawasan negara. Jadi sama ada, kalau dulu kita ada dasar wawasan 2020 dan kemudiannya wawasan kemakmuran bersama Shared Prosperity Vision, dan kini Malaysia Madani, asas atau pokoknya adalah sama, di mana kita mahukan Malaysia menjadi sebuah negara yang maju, yang makmur, yang sejahtera, secara inklusif dan secara mampan atau lestari. Inklusif bermakna tidak ada mereka yang dipinggirkan, leaving no one behind. So this is a very universal approach, not just for Malaysia, for any other countries in the world. Jadi kalau kita fahami, yang kita mahukan adalah supaya negara kita maju secara inklusif dan saksama, di mana tidak ada golongan yang dipinggirkan. Dan ini termasuklah golongan Bumi Putera yang kini merangkumi lebih 2/3 daripada rakyat Malaysia. Dan yang kedua, dasar Bumi Putera ini dikuatkuasakan kepada sektor swasta. So kalau sebelum ini kontrak-kontrak kerajaan, konsesi kerajaan dikhususkan banyak kepada Bumi Putera, jadi perlu diperluaskan kepada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, syarikat-syarikat juga yang mendapat manfaat daripada kontrak kerajaan, dan termasuklah syarikat-syarikat konsesi dan juga syarikat-syarikat swasta yang lain. So again, going back to that 4.3 times bigger of the size of the economy. Dan yang ketiga, pelaksanaannya perlulah berdasarkan kepada keperluan. Apa yang saya maksudkan di sini adalah, contoh pemilikan hartanah di kalangan Bumi Putera. Kita faham sebab Bumi Putera ini pemilikannya masih rendah, pendapatan Bumi Putera masih rendah, kita berikan diskaun 5% dan sebagainya 7%. Tapi pemberian diskaun itu seharusnya adalah untuk pemilikan hartanah yang sesuai di bawah certain value. So kalau kita nak berikan diskaun kepada Bumi Putera yang membeli banglo bernilai RM2 juta, RM3 juta, itu tidak sesuai. Itu tidak berdasarkan kepada keperluan. Sebab apabila kita melaksanakan proses yang sebegini, dia akan mendatangkan ketidakpuasan hati di kalangan bukan Bumi Putera. Jadi ini bermakna dia berdasarkan semata-mata kepada kaum, tidak kepada keperluan dan juga kelayakan. Jadi kalau boleh, jangan bagi diskaun itu kepada saya. Kalau saya beli banglo bernilai RM2 juta, diskaun tersebut tu dimasukkan ke dalam tabung perumahan untuk pemilikan hartanah rakyat yang kurang berkemampuan. That should be the objective. Dan apabila kita laksanakan polisi yang sebegini berdasarkan keperluan dan kelayakan, insya-Allah dia akan mendapat sokongan dan be embraced by everyone, dan keberkesanan pelaksananya akan lebih berkesan. Now, saya sebutkan tadi yang kita majukan adalah dasar peluang yang sama diberikan kepada masyarakat Bumi Putera. Ini penting. Bagi saya, dalam banyak-banyak isu, sebenarnya Bumi Putera ni dia mempunyai kebolehan. Cuma kadang-kadang itu peluang yang sama tidak diberikan kepada mereka, terutamanya di sektor swasta. Jadi kalau kita boleh laksanakan dasar peluang saksama sebagai permulaan, hopefully it will work. Tetapi kalau dasar ini tidak berjalan, mungkin dia perlu ditekankan lagi berdasarkan kepada penggubalan akta.